Saya tengok cerita tu serius. Kalau saya cakap, punchline dia tiap 5 minit, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak. Saya sebenarnya first time tengok cerita ni masa saya pergi ke Bandung awal tahun. Masa ni saya tak beranggapan yang cerita ni memang best lah. Tapi saya kenal lah pelakon-pelakon dia. Saya kenal dua di antara pelakon tu, ada Boris dan juga Indra. Sebab yang Indra ni sebenarnya pernah berlakon dalam satu filem yang memang famous juga dekat Malaysia, My Stupid Boss season kedua. Dia jadi orang seolah-olah pekerja dari Malaysia yang boleh cakap bahasa Melayu. For information, Indra ni dia memang Melayu tapi Melayu Indonesia. So memang cakap dia ni memang cakap Melayu yang memang fasih kita dengar. So masa ni saya tengok pelakon dia, dua orang tu yang saya kenal. Lepas tu saya tengok background poster dia macam, ini cerita seram ke cerita apa ni kan? Okey, lepas tu saya tengok trailer dia, memang menampak cerita seram. Jadi saya sajalah nak tengok sebab bosan. Masa tu saya pergi ke Bandung healing seorang-seorang. Saya tengok cerita tu serius. Kalau saya cakap, punchline dia tiap 5 minit, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak. 4 pelakon utama dia ni sebenarnya adalah lulusan daripada program stand up comedy dekat Indonesia. Dan kebetulan juga empat-empat ni dia berasal daripada Medan. Kepada orang Indonesia, kalau saya bilang Medan itu bukan bermaksud dia dari kota Medan. Sebab kami orang Malaysia hanya tahu Medan, tapi kami tak tahu di mana Sumatera Utara itu, di mana Batak, di mana Sibolga, di mana itu Delhi semua ya. Harap maklum. Jadi empat-empat ni dia orang berasal dari kampung halaman negeri yang sama. Lepas tu dia orang cuba buat satu podcast. Kebetulan pada tahun lepas, seingat saya 2023, dia jemput satu pengarah namanya Ernest Prakasa. Masa ni dia jemput, dia kata dekat Ernest ni, apa kata kalau kita buat satu filem, lepas tu jadikan kami berempat di pelakon utama. Ernest ni cabar, okey boleh, korang semua kena invest. Lepas tu si Indra ni berani cabar balik, okey saya berani bertaruh 1 juta penonton akan tengok. Sampai sekarang 9 juta, dia dah pecahkan rekod dan berada di kedudukan kedua kutipan tiket terbanyak di Indonesia di belakang cerita KKN di Desa Penari. Okey, cerita dia sebenarnya dia bukan cerita hantu, tapi background dia macam hantu. 4 orang dia berasal dari kampung yang sama, dia ada masalah kewangan. So yang 3 orang ni bekerja di rumah hantu. Yang seorang ni dia baru keluar daripada penjara. Okey, jadi dia rasa macam naklah dia kerja dekat rumah hantu tu. So dia tengok ada cabaran lah, pengunjung tak ramai. Dia tengok rumah hantu ni macam rumah orang miskin. Yang baru keluar daripada penjara ni si Oki. Oki ni kata dekat yang lain, apa kata kalau aku pajakkan rumah mak aku ni, renovate lah semua rumah hantu ni kan. Memang betul-betul nampak gempak. Sekali yang masuk jadi customer pertama rumah hantu tu adalah calon adun yang ada sakit jantung. Dan dia pula main kayu 3. Masuk situ, pop, mati. Itulah yang jadi hantu dalam cerita tu. Tapi dia tidak menakutkan. Cuma bayangkan kalau hantu tu macam kita tengok hantu Kak Limah dulu. Vibe dia hampir sama macam hantu Kak Limah. Yang saya suka daripada filem ini dia menggunakan bukan bahasa daripada Jakarta atau Pulau Jawa. Dia gunakan bahasa orang Medan. Sama ada Melayu atau Batak, tapi kita faham. Jadi lawak-lawak dia termasuk dengan pelakon-pelakon yang lain yang majoriti juga daripada Medan, memang ada punchline dia. Kadang ada juga punchline dia rasa macam kalau dekat Malaysia ni dah terlalu jauh. Sebab dia dah menyentuh isu sensitif. Tapi still lawak. Ya betul, sebab dia bebas. Dia boleh buat lawak tu rasa macam, dia sama lah macam kita buat lawak dengan member kan. Kita contoh buat lawak dengan pasal bapa orang, kau nak ni, kau nak ni. Dengan member boleh. Tapi kalau dekat orang ramai rasa macam, kau dah melampau dah ni. Kau dah menyentuh isu sensitivity ni. Tapi dekat sana tu dia buat lawak tu, sepintas lalu rasa macam, betul lah lawak. Dia macam terkejut, tergelak. Lepas tu dengan tempoh dia lebih kurang hampir 2 jam, portion kepada 4 pelakon ni hampir sama. Dia mengingatkan saya dengan cerita filem zaman saya sekolah dahulu, Baik Pencilok. Maksudnya 4 pelakon. Sekarang dah jadi datuk 4 ni. Afin Shauki, AC Mizal, Hans Isaac dengan Awi. Macam mana vibe ke-4 ni dia tak adalah yang ni lebih, yang ni lebih. Yang mungkin lah masa tu si Mizal tu lebih sebab dia ada pasangan. Yang lain ni semua bujang. Sama macam yang ini. 4 pelakon ni dia tak ada yang ni lebih. Yang ni macam tersorok sikit. Cuma saya lebih suka lakonan si Oki ni. Sebab background Oki yang sebenarnya dia adalah bekas penjaga
gol kelab bola sepak di Indonesia. So bayangkan bekas pemain bola, dia masuk stand up comedy dan dia buat lawak punchline yang tak sangka boleh lawak dan memang memang best lah lakonan dia. Saya tak sangka. Start dari situ saya terus minat si Oki ni. Lagi satu, kan saya kata cerita ni backgroundnya macam hantu. Cerita dia cerita lawak, kelakar. Tapi pada masa ketika, tiba-tiba kita akan rasa down sebab pengarah dia boleh menjentik dengan satu isu kekeluargaan. Mana hubungan seorang anak kepada emak dia. Saya rasa sampai saya nak nangis. Tapi masa start gelak balik. Lepas tu rasa macam nak nangis balik, lepas tu gelak balik. Dia macam tu. Tak sia-sialah keluar duit untuk beli ni. Baru-baru ni, dia dah sampai 7 juta. Dia dapat cabaran kena cat badan dia dengan cat warna perak atau warna emas dan berdiri di tengah-tengah jalan dekat Jakarta. Saya berharap kita dekat Malaysia ni ada satu filem yang mana dia lawak dia ni tak adalah lawak nak cringe tapi boleh menyatukan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Yang mana kali terakhir seperti Hantu Kak Limah, vibe dia tu memang dekat dengan kita dan sampai sekarang kita masih teringat-ingat. Kita bakar. Saya bagi 9 sebab tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Tak, tapi sebenarnya dia memang 10/10. Tapi macam saya kata, tidak ada yang sempurna, so saya bagilah 9.